أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala syukur kita rafakkan kepada Allah kerana memberi kita satu peluang berada di satu majlis di mana Allah membukakan 70 pintu rahmat. Dan kita ada di satu majlis di mana sebagai muta'allim, bila duduk di majlis itu, apabila bangunnya bersama-sama dengan ilmu, Allah ampunkan segala dosa seperti kita baru lahir dari perut ibu. Allahu Akbar. Dan setiap huruf yang kita dengar dalam majlis ilmu Allah, majlis ilmu syahadah, majlis ilmu afdalul zikir, Allah Subhanahu wa taala menulis setiap huruf darjatnya 60 kali mati syahid. Allahu Akbar. Dan setiap perkataan yang kita dengar yang diisi menjadi ibadat di dalam berterus-terusan dengan afdalul zikri la ilaha illallah yang memberatkan timbangan 7 petala bumi dan langit segala isinya, diberati dengan 1 la ilaha illallah, maka Allah tulis setiap perkataan 70 tahun ibadat. Allahu Akbar. Ini permulaan. Jadi betapa besarnya majlis seperti ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak ada syukur dan pujian yang kita sanggup panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menganugerahkan kita majlis seperti ini. Allahu Akbar. Kita hanya mampu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
pada hari ini kita nak ambil kesempatan untuk berbincang tentang majlis solat khusyuk syahadah yang telah kita tinggalkan sebulan lepas daripada majlis yang kelima. Hari ini kita nak mulakan majlis yang keenam. So tajuk pada majlis ini adalah pasport ke syurga. Solat pasport syurga. Ini adalah petikan daripada sebuah hadis. Al-jawazu ilal jannah, as-salatu al-jawazu ilal jannah. Untuk kita masuk ke syurga, kita perlu ada pasport. Dan bersama pasport kena ada kunci. Satu, solat sebagai pasport, solat yang dipenuhi semua perintah-perintah Allah yang seperti Allah kehendaki. Kedua, kena bawa kunci syurga. Jadi dua-dua kena ada. Kalau tak ada, kita akan sangkut nanti di padang mahsyar. Setelah kita melalui 5 majlis Salatul Khusyuk, nampaknya di dalam kaedah aplikasi formula pertama kita dah gagal. Kita makin lemah dan lemah oleh kerana musuh-musuh kita mempunyai senjata yang paling kuat. Dia tidak lain daripada niat. Jadi mari kita bacakan hadis Bukhari yang pertama tentang niat. Dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, hadis yang pertama adalah niat. 5 majlis kita telah lalu, kita telah belajar, kita telah dengar. Ada yang amalkan sebahagian, ada yang gagal, ada yang mencuba dan cuba lagi. Sebenarnya dia bermula daripada titik noktah permulaan, iaitu niat. Dalam niat pun kita semua dah gagal. Jadi mari kita baca teliti sebenarnya ilmu hikmah, ilmu tentang niat. Pertama kita meneliti ilmu tentang niat, hikmah tentang niat, ilmu hakikat tentang niat, makrifatnya tentang niat, rahsianya tentang niat. Satu hadis. Dan kalau kita tidak melatih dan melatih diri kita dalam setiap melatih tarbiyah, berjihad, nombor 1 di dalam 5 solat fardu. Nombor 2 dalam semua sunat-sunat yang kita lakukan. Nombor 3, kalau niat itu tidak ditanam di setiap 13 rukun solat, kita akan gagal. Dan kita dah gagal. Kita dah gagal. Soal niat. Niat tidak memerlukan lafaz. Perkataan dengan bibir, mulut, lidah, tak perlu. Niat. Jadi nak memperkukuhkan niat, kita perlu tarbiyah. Itu sebab saya kata 19-20 tahun saya belajar. Kita belajar hadis ni masih belum sempurna. Satu bab niat. Dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama, kita mempelajari 7,000 hadis dalam Sahih Bukhari. Khatam baca macam tu, niat pun belum betul, niat pun belum sempurna. Macam mana solat kita nak jadi pasport? Macam mana solat kita Allah nak terima? Macam mana khusyuk di dalam solat tu boleh menjadi jaminan untuk kita? Macam mana solat itu bila Allah tengok solat kita di akhirat nanti, Allah tak mau lagi tengok zakat kita, puasa kita, haji kita, semua amalan dalam hidup kita, ibadat kita Allah tak mau pandang. Allah nak ini je. Amalan solat ni diperbetulkan, diperindahkan, diperkukuhkan, dimantapkan, dinikmati dan merasa kemanisan dalam solat.
Syekh tak akan buka sampai ke akhir majlis. Bukan akhir majlis 17 siri ni, sampai ke akhir. Kemanisan dalam ibadat tu, subhanallah, memang boleh dirasai. Kita takkan bagi manis tu sekarang, melainkan kalian tidak melatih diri. Rasa pahit, pedas, berat, bosan, beban tu semua dah di jihad. Hancurnya musuh, baru kita bukakan soal kemanisan dalam ibadat. Kalau tidak, kemanisan ibadat dibuka sekarang, semua akan diambil oleh mereka. Maka kita akan jauh daripada matlamat. Jadi solat, niat dalam solat kita dah gagal. Mari kita tengok di mana kita dah gagal dalam solat ni. Cuba bacakan hadis tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita ambil dua barisan dari ini. Barisan nombor 1, setiap amalan itu terikat dengan niat, kepahaman. Kedua, setiap niat itu, amalan itu bergabung dengan niat. Ketiga, setiap amalan itu bergantung kepada niat. Next, setiap amalan itu diperindahkan dengan niat. Next, setiap amalan itu, amal dan ibadat itu diperkokohkan dengan niat. Setiap amalan dan ibadat itu diterima di sisi Allah dengan redahnya, dengan niat. Allah redha. Setiap sesuatu ada tahap dia. Setiap amalan dan niat, amalan dan ibadat bergantung kepada niat sehingga dia menjadi ikhlas. Dah berapa dah poin? Itu je cukup. Jadi kita kena melalui semua fasa-fasa ni sehingga Allah terima niat kita. Sebab semua amalan bergantung pada niat. Niat ni diperbetulkan. Kemudian innamal a'malu binniyat. Terjemah. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap amalan dan setiap perkara itu bergantung kepada niat. Apa yang bergantung kepada apa yang diniatkan. Jadi segala amalan ibadat itu bergantung kepada niat. Kepada niat. Niat paling penting. Allah tidak akan bantu di dalam niat. Ini khas kita kena buat. Amalan Allah Subhanahu Wa Taala akan perelokkan. Sebab kita tidak ada daya dan kuasa, kekuatan untuk memperindahkan amalan dalam solat kita. Ini bantuan Allah. Niat 100% pada kita. Itu saja kuasa yang kita ada. Okey, kita faham ni ya. Begitu pentingnya niat. Saya boleh kata 95% yang hadir 5 majlis ni gagal. Mau tak mau kita dapat report. Jangan soal macam mana saya dapat tahu. Tak perlu. Kita tengok cara orang solat pun dah tahu dah. Ya. Tak perlu kita tengok aura. Ni ada aura ni. Panggil mesin, tolong suruh tengok aura orang solat di sini berapa banyak. Solat dia ni tu nama dia ada sana, nama dia gantung sini, Allah akan perlihatkan. Setiap udara ni ada ruang, adalah CCTV kepada Allah. Tak payah soal macam mana kita tahu ya. 90% gagal dalam majlis 5 majlis yang telah lalu. Jadi perbetulkan niat, perindahkan niat, perkukuhkan niat, mantapkan niat, paduhkan niat. Nak faham? Ni ramai tak mau ambil peduli tentang hal ni. Itu sebab amalan
Ibadat semua jadi 3B. Berat, beban, bosan. Berat, beban, bosan. Berat, beban, bosan. Sentiasa. Ilmu segunung mana kamu isi, seberat gunung yang ditanam oleh nafsu dengan iblis dan syaitan untuk menghancur niat. Kembali pada niat. Sambung hadis itu. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa kamu ingat? Hijrah tu di Makkah Madinah aja. Hijrah tu di Makkah ke Madinah. Hijrah tu dari Malaysia pergi ke Indonesia. Paling bodoh kita ni. Hijrah tu dalam solat, berhijrah dari satu makam ke satu makam kepada Allah dan Rasul. Tak faham lagi hadis ni. Sangat jelas. Sangat jelas. Ingat pesanan ini sampai mati. Dengan satu pukulan. Bahawa niat dalam solat, niat berhijrah. Daripada kegelapan pergi ke cahaya. Daripada kejahilan pergi ke ilmuan mengenal Allah. Daripada kelalaian mengingati Allah. Dengar. Sangat keras pukulan agar kita tertanam sedalam-dalamnya. Tak akan kita lupa sampai mati solat 5 waktu. Tanam niat yang kokoh, yang padu, yang jitu, yang mantap, yang indah, yang elok, yang cantik, yang ada 7 warna-warninya. Jika kamu solat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka apa yang kamu niatkan itu akan kamu sampai kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau niat kamu adalah untuk syahadah la ilaha illallah, pasti kamu akan memperolehinya. Kalau niat kamu adalah untuk syahadah Rasulullah, kamu pasti akan memperolehnya. Cuba ulang lagi hadis Faman tadi. faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi kalau solat kamu menganggap ini adalah hijrah daripada kejahilan ke ilmuan tentang Allah, niat kamu pasang insya-Allah. Aku solat untuk berhijrah daripada kelalaian, daripada kesyirikan kepada syahadah la ilaha illallah. Allah bantu. Hijrah aku dalam solat ni, solat yang tadi ke solat ini untuk aku berhijrah daripada kekufuran. Pagi-pagi mukmin, petang asar aku dah kafir. Asar maghrib tadi aku dah beriman, pagi aku dah kafir. Daripada kekufuran kepada keimanan. Hijrah. Hijrah daripada kejahilan kepada ilmu tentang syahadah. Hijrah daripada kelalaian, ghaflah kepada afdalul zikri, ingatan. Hijrah kepada pembukaan pintu-pintu yang tertutup. Pembukaan pintu-pintu syurga, 8 pintu syurga, hijrahku. Dan ini hijrahku, niat ni aku tanam untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan. Aku gagal tadi. Kerja aku gagal. Bisnes aku gagal. Macam-macam kegagalan menanti. Tidak, Allah akan bagi aku hayya alal falah. Mana? Sambung. Wa man kana Kalian semua ni bukannya ahli salatul khusyuk ya. Ini peserta dia lain, ada 30 orang aja sebenarnya. Tapi kerana kesempatan dah ada, kami bukakan. Tak apa, ambil peluang. Kalian perlu ikut dari awal.
Majlis pertama, 2, 3, 4, 5. Orang yang tak ada dalam majlis tu, selepas habis 17 majlis ni boleh daftar dan tengok semua, layari semua, baru datang duduk majlis yang permulaan. Tak ada dalam permulaan, ini tengah-tengah aja kalian dapat. Habis dah, isi dah habis, tinggal tulang sikit. Tak sah. Kena belajar dari awal. Kena kembali kepada awal. Ini hanya untuk ahli yang berdaftar. Sebab kita tak nak buat ramai-ramai. Sikit jadi tumpuan ada. Ramai-ramai tak ada tumpuan. Kena faham. Jadi sambung hadis ni. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha awim ra'atin. Nanti dulu habiskan satu dulu. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha. Dan kalau hijrahnya kepada dunia yang diujikannya, dia datang solat. Aku datang ni, aku susah ni, aku nak pergi solat untuk menyelesaikan urusan dunia aku kepada Allah. Itu untuk dunia. Oh, kalau aku tak solat, Allah takkan bagi aku rezeki. Ada, aku sempitkan rezeki dia. Itu untuk dunia. Kalau aku tak solat, nanti orang kata aku ni kafir. Dunia. Riak. Nak orang lihat. Maka kamu dapat dunia. Kamu akan dapat, sebab kamu hijrah untuk dunia. Kamu datang untuk dunia, bukan untuk Allah. Hijrah kamu bukan untuk Allah, untuk dunia. Maka akan diberi dunia. Macam mana Allah? Dalam solat dah diberi dunia. Ingatan tu datang. Ingatan pada Allah saja wajib wujud. Kenapa datang dunia? Sebab itu yang kamu minta. Kamu tak minta hijrah kepada Allah. Kamu tak tanam niat, aku nak hijrah kepada Allah dan Rasulullah dengan syahadat. Tak ada. Dengan afdalul zikri. Tak ada. Kamu ingat dunia? Dah, aku dah bagi kamu dunia dalam salat. Itu kamu punya habuan. Tapi aku laknat dengan dunia tu. Fawailum lil musallin. Fawailum lil musallin. Fawailum lil musallin. Celaka, hina, binasa, laknat kamu sebab kamu datang solat dengan dunia. Aku celakakan, aku bagi ingatan, tapi aku celakakan kamu. Fawailum lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sambung. Atau untuk perempuan, atau untuk wanita. Kamu datang solat untuk wanita. Wanita pun solat untuk wanita. Oh, banyak. Tolong. Allahu Akbar. Takbir, lalai. Dia berzina dengan banyak perempuan dalam ni. Hei! Zina! Siapa tinggal solat seperti zina dengan berapa kali? 1000 kali. Orang yang tinggal solat. Kamu dan saya yang tinggal dalam pengisian solat, 1 juta zina dia lakukan. Tahu? Orang yang tinggal, orang kafir, orang muslim, banyak-banyak orang muslim, mukmin, hafizah pun tinggal solat. Oi, ramai. Saya boleh tunjuk berapa ramai dekat Ma'at Tafiz. Jakim punya orang tinggal solat berapa ramai saya boleh tunjuk. Dia tinggal solat, dia berzina dengan berapa kali? 1000. Orang yang solat, dia tinggalkan pengisian dalam solat, berjuta kali berzina. Tak tahu? Kamu berzina dengan nafs kamu. 3 nafs kamu. Lepas Ramadan nanti kamu berzina dengan iblis banyak-banyak. Berzina lagi dengan syaitan, tagut, jibit. Akan lahir banyak anak haram. Anak haram. Dalam darah daging haram. Anak haram banyak syirik. Di akhirat, orang yang solat
tak masuk neraka Jahannam. Jahannam api dari luar, Jahim api dalam. Sudah dibakar api, sudah keluar tar-tar hitam, semua dah habis, tak ada lagi kotor, boleh masuk syurga. Dia sendiri akan kata, aku tidak layak nak masuk syurga. Allah suruh kata masuk syurga. Ini pasport engkau dah ada, tapi pasport engkau kosong. Cop-cop tak ada, cop lulus tak ada. Cop lulusnya khusyuk, solat khusyuk. Subuh solat khusyuk, Zuhur solat khusyuk, Asar solat khusyuk, Maghrib solat khusyuk, Isya solat khusyuk. Bagus. Jalan. Ini bukan perkara kecil. Solat 5 waktu menghadap Allah. Jangan bawa perzinaan, jangan bawa haram-haram zadah dalam ni pergi bertemu Allah. Tolong. Ini tolong ambil berat pasal hal solat ni. 2 minit je. 2 minit. 4 minit rakaat Zuhur. 4 minit Asar. 3 minit Maghrib. 4 minit Isya. Sambung hadis. Awi mura'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kamu hijrah itulah yang kamu dapat. Sebab habuan kamu masuk syurga kerana ibadat solat yang awal. Diperiksa amalan. Kalau amalan solat itu penuh dengan tai najis, Allah tak bagi. Malaikat tak bagi masuk syurga. Allah tak mau berurusan. Semua malaikat yang buat kerja mereka. Allah nanti bila nak menyaksi Allah, waktu itu Allah ada. Jadi perbetulkan pengisian itu. Hijrah, niat. Okey, sekarang solusi dia. Penyelesaian dia. Solusi. Penyelesaian dia, tanam semasa wudu niat yang suci, bersih, tawaf. Niat yang suci. Semasa wudu, satu, niat yang bersih, niat yang suci, niat tawabin, mutatahirin, niat yang solehin. Okey. Masa dengar azan, azan ada berapa lafaz? Masa dengar azan ada berapa lafaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya la salah, ya la falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ada berapa? Tanam 7 lafaz niat untuk 7 barisan azan. Qomat? Ya, ada berapa? Saya tanya ada berapa, bukan saya tanya 8. Tanam 7 niat untuk lafaz iqamah. Kemudian tanam, akhir sekali tanam 13 niat untuk setiap 13 rukun. Kita tak masuk detail. Belum masuk ke detail. Detail pertama, tanam niat waktu takbiratul ihram. Pertama sekali, permulaan, saya nak mengingati Allah. Takbiratul ihram saya untuk mengingati Allah. Kemudian qiyam terus pergi ke rukuk. Rukuk tanam niat. Rukuk saya nak mengingati Allah. Niat. Bukan suruh lafaz.
dengan mulut. Tak payah susah, tak payah lidah digoyang. Bibir tak payah goyang, mulut tak payah bersuara. Niat, 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 niat. Sebelum masuk ruku, Allah, saya nak ruku untuk mengingati Allah. Saya nak iktidal untuk mengingati Allah. Saya nak sujud untuk mengingati Allah. Tak beri ruang. Di antara satu rukun ke rukun ini ditanam. So ini solusi dan penyelesaian. Tolong cuba sampai mati. Tak, itu bukan artinya jangan cuba. Cuba. Kalau gagal baru tahu. Cantik setiap niat you, sejuta niat nafs dan iblis, syaitan tanam. Gagal. Niat kita dah gagal. Sahih Bukhari, hadis pertama, dah gagal. Macam mana nak dapat pasport ke syurga? Pasport dalam syurga, solat pasport ke dalam syurga. Cop dia tak clear. Gantung, solat tergantung, solat sahun, solat fawailum lil musallin. Cop, dah malaikat dah cop. Itu pun solat khusyuk dah berapa bulan digantung oleh Allah. Hampir semua ilmu yang Allah turunkan dah naik balik. Wallahu a'lam. Rezeki ada untuk anak-anak, dibuka ilmu yang lain. Okey. Sebelum melakukan, sebab kita banyak niat. Nafs ni tahu kita nak sangat niat tu lebih dari niat ni. Dia tahu. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan nak salahkan Allah, Rasulullah. Manisnya ibadat tu sebab kita kenal niat, tahu niat, praktikkan niat. Okey. Banyak ilmu tu ya dan niatnya, tapi tak cukup. Nanti kita sambung. Sekarang kita ambil hadis ni. Amalan yang pertama dihisap. Tengok betapa baik Allah. You bayar zakat dari umur 20, 18, sudah you matang, balik, you dah mula bayar zakat sampai mati 100 tahun. Allah tak peduli kau punya zakat. Tutup buku dia. Kita puasa, tutup buku dia. Haji, umrah. Semua amalan lain dia ada. Jangan. Solat dia bagus. Biar dia masuk syurga. Ya Allah. Baca hadis tu. Betapa hebatnya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada orang mukmin. Sebab salatul khusyuk ni dalam surah Mukmin, surah 23 ayat pertama, mukmin. Telah berjaya orang yang telah berjaya. Allah dah dapat report. Telah berjaya sebab dia khusyuk. Khusyuk dalam solat. Dia datang dengan khusyuk, dia dalam khusyuk, dia pergi dengan khusyuk. Menanti solat yang akan datang dengan khusyuk. Niat untuk maghrib sekarang dia dah niat. Qiyam. Dia dah niat. Okey, set. Banyak ilmu kita nak belajar, banyak hikmah. Ilmu tak cukup, kena ada hikmah. Hikmah tak cukup, kena ada hakikat. Baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah wa in saluhat saluha lahu sa'ira amalihi wa in fasadat fasada sa'ira amali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang mula-mula dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat ialah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah segala amalan yang lain.
Dan jika solatnya itu rosak, binasalah segala amalannya yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, yang baru masuk dalam program Salatul Khusyuk ni, kami benarkan pergi tengok dulu semua video-video baru, kalian faham apa yang sedang kami bincangkan. Tidak, yang baru masuk kita akan faham apa pun. Pergi majlis pertama, 2, 3, 4, 5. Kita nak solat khusyuk, kita nak selamat. Dari kepahaman hadis ni, nombor 1, kepahaman dan penerangan. Solat adalah amalan yang pertama. Amalan akidah, iman, la ilaha illallah. Dia ikut turusan. Nombor 1 syahadat dan la ilaha illallah, disoal dulu tentang iman, baru tentang amal. Iman dahulu baru amal. Kalau amal dulu, syaitan pun wajib terlepas. Tidak, iman dia gagal, maka amalan semua dia gagal. Kita jangan termasuk orang seperti itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum. Jadi amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah solat. Kedua, jika solat itu baik, sempurna, di sisi Allah dia telah berjaya. Allah tak mau susahkan dia. So, solat menjadi jaminan untuk segala amal-amalan yang lain. Nombor 3, solat juga yang menjadi pencemar, perosak segala amalan. Kenapa? Ini rahsia besar. Bila kita datang solat dengan khusyuk, segala fikiran kita, ingatan kita, darah daging kita diisi oleh penyaksian Allah. Apa yang Allah saksi, bila baik, sempurna dalam diri kita dengan penyaksian Allah, semua amalannya akan jadi baik. Kalau rosak solatnya, semua amalannya akan binasa. Jadi kita wajib tumpukan perhatian penuh, sebab kita nak solat sampai mati. Sampai mati nak solat. Solat yang dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup dengan hadis ni kita tahu betapa penting. Saya tak mau you lari fokus. Betulkan dulu niat. Betulkan dulu niat. Niat. Sangat bahaya di sisi Allah. Sangat-sangat bahaya untuk kita. Kita yang mencelakakan diri kita, membinasakan diri kita, tidak mengenal pengisian dalam solat. Pertama sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita baca pun tak betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fokus dari ujung rambut ke ujung kaki. La ilaha illallah. Kalau nak pegang ujung rambut. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun daimun. La yamutu biyadillah. Wa huwa ala kulli syai'in. Sampai ke ujung kaki. Merasai. La ilaha illallah. Tak boleh pelik sangat, ambil jari dari ujung kepalaku ke ujung kakiku. La ilaha illallah. Itu sebab Nabi dan sahabat semua guna ni jari. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihi. Kita bagi satu tips yang sangat penting. Datang sebelum solat dengan la ilaha illallah sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak. Sebab la ilaha illallah itu berat di timbangan. Bacakan hadis itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Musa alaihissalam. Sangat berat di sisi Allah. Jadi kalau kita datang solat dengan keadaan nafi isbat, mudah kita buat nafi isbat dalam solat. Itu sebab Allah bagi waktu di antara sunnah dengan fardu agar kita amalkan. Jadi bila kita bawa dalam solat tu,
Berapapun buatlah, tak payah Syekh susahkan. Buat kalau kalian peduli solat. Kalau kalian mau solat diangkat oleh Allah, isi la ilaha illallah. Datang. Berat solat. Berat solat tu. Solat itu diisi dengan berapa banyak la ilaha illallah kita baca, kita ingat, akan terisi dengan la ilaha illallah. Berat solat tu. Malaikat nak angkat pun susah. Diutus lagi malaikat untuk membawa solat ni ke sisi Allah. Naik. Ilahi arfau kalimut tahir. Solat orang mukmin soleh sangkut. Soleh sangkut di langit pertama sampai langit 7. Solat syuhada tak ada pintu boleh tutup. Arasy pun dibukakan Allah. Solat Anbiyaul Mursal jangan lagi sebut. Warzatul Anbiya jangan sebut. Sidikin tak perlu sebut. Naik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan hadis ini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku mengingatimu dengannya dan menyerumu dengannya. Allah berfirman, sebutlah la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbku, seluruh hamba-Mu mengucap kalimah ini. Allah berfirman, sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku ingin sesuatu yang engkau khaskan untukku. Allah berfirman, wahai Musa, jika 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan di sebelah neraca dan la ilaha illallah di sebelah neraca yang lain, maka neraca di sebelah la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Hadis riwayat Nasa'i. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,